Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali pada siri yang ke-38 daripada pembacaan hadis kitab Sahih Imam Muslim rahimahullah. Moga adanya manfaat, adanya ibrah dan pengajaran dan adanya kebaikan yang kita perolehi, amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada dalam tajuk Kitabul Iman, hadis-hadis yang berkenaan tentang iman, dan kita telah tiba pada subtopik tajuk yang ke-71 yang mana Imam Muslim bawakan hadis berkenaan babu badil wahyi ila Rasulillah, hadis-hadis berkenaan tentang permulaan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 404. Ahlan Adlan Maira Kutina binti Abdullah Nurmah sepatu putih yang berada di ruangan TikTok dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Baca sanadnya dulu 404. Maka Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah, zaujan Nabi, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu, telah mengkhabarkan kepada beliau, annaha qalat, bahawa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata. Maka lihat kepada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, hadzal hadithu min marasilis sahabah. Ini adalah antara hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis mursal oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut mursal? Fa inna Aisyah lam tudrik hadhihi al-qadiyah, kerana Aisyah tidak sempat ketika mana berlakunya peristiwa penurunan wahyu. Fatakuna qad sami'atha minan nabi, sama ada Aisyah dengar terus daripada Nabi, atau min sahabi, ataupun daripada sahabat lain yang Aisyah radhiyallahu anha tidak sebutkan di sini. Wa qad qaddamna fil fusul anna mursilas sahabi hujjatun 'inda jami'il ulama. Maka hadis-hadis mursal pada sahabat adalah dikira sebagai hujjah mengikut pandangan keseluruhan para ulama. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, kana awwalu ma budi'a, adalah perkara mula-mula yang bermula dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, daripada wahyu. Maka bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menerima perkhabaran, menerima wahyu daripada Allah? Permulaannya adalah ar-ru'yas sadiqah, mimpi benar yang benar-benar berlaku. Fin naumi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Fakana la yara, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ru'ya, mana-mana mimpi, illa ja'at, kecuali mimpi itu datang, mimpi itu berlaku, misla, seperti falakis subhi, cahaya subuh. Maksudnya kalaulah Nabi nampak sesuatu mimpi, maka pada waktu itu perkara tersebut akan berlaku. Dan mimpi yang Nabi nampak pada waktu itu adalah jelas, seperti mana jelasnya cahaya subuh ketika mana munculnya waktu subuh. Kenapa bermula, apakah maksud falak? Lihat kepada baris yang kelima. Al-falak bermaksud pada waktu itu adalah diya'uh, cahaya, sinar. Kenapakah wahyu bermula dengan mimpi? Hikmatu badil wahyi birru'ya, baris yang ke-6. Maka berkata Qadhi Iyad, innama batudi'a birru'ya,
hanya senya Nabi SAW bermula wahyu untuk Nabi dengan mimpi, li'alla supaya kedatangan malaikat secara tiba-tiba tidak menjadi kejutan buat baginda Nabi SAW. Maka wayati sarihun nubuwah baghtatan fala yahtamiluha qawiyul bashariyah. Maka datangnya malaikat secara tiba-tiba, datangnya kenabian secara tiba-tiba, secara hakikatnya manusia tak akan mampu terima. Maka pada waktu itu dimulakan dengan perkara-perkara pelik, nak membiasakan baginda dengan mimpi dan juga perkara-perkara yang lain. Fabudi'ah, maka telah dimulakan wahyu dengan pada waktu itu mimpi. Wa tabashirul karamati min sidqir ru'ya wa ma ja'a fil hadithil akhari min ru'yad daw wa sama'is saut, dan kemudian ada mendengar suara, wa salamil hajar, ada batu yang memberi salam kepada Nabi, wasyajar, begitu juga pokok yang pada waktu itu memberi salam kepada Nabi. Maka dimulakan dengan perkara-perkara pelik yang seperti ini supaya bila datangnya malaikat, Nabi SAW pada waktu itu telah bersedia. Terus baca. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Bila Nabi SAW dah mula nampak mimpi, para ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan 6 bulan sebelum turunnya wahyu pertama, Nabi SAW bermimpi batu dan segala perkara-perkara pelik berlaku kepada Nabi SAW. Thumma hubbiba, kemudian disukakan, dicintakan kepada baginda Nabi SAW al-khala, menyendiri. Maka Nabi SAW suka menyendiri. Fakana yakhlu, maka adalah baginda Nabi SAW menyendiri. Bi ghari Hira'in, di gua Hira. Apa yang Nabi buat menyendiri dekat gua Hira? Yatahannasu, Nabi beribadah fihi, padanya. Apakah maksud yatahannas? Ay at-ta'abbud, Nabi SAW beribadah. Al-layali ulatil adad, untuk tempoh beberapa malam yang boleh dikira. Maka lihat kepada Al-Khalaq pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9 daripada bawah. Kata para ulama, Al-Khalaq bermaksud adalah Al-Khalwah, menyendiri. Wahiya sya'nus salihin wa ibadillahil arifin. Menyendiri adalah sikap dan tanda-tanda hamba-hamba Allah yang salih dan juga orang-orang yang dekat dengan Allah. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, hubbibat al-uzlah, disukakan kepada Nabi SAW akan uzlah, menyendiri. Lianna ma'aha, kerana dengan menyendiri, faraghul qalbi, boleh mengosongkan jiwa, membersihkan jiwa. Wahia mu'inatun ala tafakkur, dan hati manusia bila kosong, bila lapang, maka itu akan membantu untuk manusia bertafakkur, berfikir. Wabiha, dan dengan tafakkur, dengan berfikir, yanqati'u an ma'lufatil bashar, manusia boleh memutuskan pada waktu itu dirinya daripada kesibukan manusiawi yang lain. Wa yatakhashya' qalbuh, dan hati manusia akan menjadi khusyuk, akan menjadi mengingati Allah. Maka dengan menyendiri, pada waktu itu kita boleh kosongkan hati kita daripada kesibukan-kesibukan yang menjadikan hati kita banyak berfikir. Dan apabila hati telah kosong, maka mudah untuk berfikir, tafakkur benda-benda yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud tahannas? Tahannas pada baris yang ketiga daripada bawah, maksudnya adalah beribadah. Tapi maksud asal tahannasa yatahannas, kata para ulama, adalah wa aslul hins adalah al-ism, adalah dosa. Maka maksud daripada yatahannas adalah faka'annahu bi'ibadatihi, maka seolah-olah dengan melakukan ibadah, yamna'u nafsah, seseorang itu boleh menjauhkan diri, menghalang dirinya daripada dosa. Selepas Nabi beribadah beberapa malam di Gua Hira, maka Nabi SAW akan kembali kepada keluarga baginda. Wa yatazawwadu lidzalik, dan Nabi SAW akan membawa bekalan untuk itu.
Ada sebahagian ada sebahagian asatidah ataupun sebahagian orang pada waktu itu menyebut Khadijah akan memanjat bukit membawa bekalan. Tetapi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kita baca, Nabi yang akan balik ke rumah ambil bekalan. Walaupun ada dalam beberapa riwayat pada waktu itu Khadijah datang. Contohnya dalam hadis ketika mana Khadijah nak datang, Jibril maklumkan kepada Nabi kejap lagi Khadijah akan datang. Tetapi kebiasaannya Nabi yang akan balik rumah untuk mengambil bekalan, bukan pada waktu itu mengharapkan Khadijah sentiasa memanjat bukit dan pada waktu itu membawa bekalan kepada Nabi. Thumma yarji'u ila Khadijah, Nabi akan balik kepada Khadijah, fayatazawwad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mempersiapkan bekalan limithliha seumpamanya, hatta sehinggalah faji'ahul haqqu, telah datang secara tiba-tiba kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, pada waktu itu Nabi SAW berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, maka telah datang malaikat kepada Nabi SAW, iaitu Jibril. Maka malaikat ini berkata, Iqra', bacalah wahai Muhammad. Maka Nabi menjawab, ma ana biqari, tidaklah aku daripada kalangan orang yang boleh membaca. Fa'akhadha, maka Jibril telah memegang Nabi. Fa'akhadhani, telah memegang daku, sabda Nabi. Faghattani, lalu telah memelukku dengan pelukan yang kuat, hatta balagha, sehingga sampai mini kepadaku, iaitu Nabi SAW, al-juhda ataupun al-juhdu, kepayahan dan kesukaran, dipeluk dengan erat. Summa arsalani, kemudian Jibril telah melepaskan daku, sabda Nabi SAW. Maka Jibril berkata lagi, Iqra', bacalah kamu wahai Muhammad. Maka sabda Nabi, aku berkata, ma ana biqari, tidaklah aku daripada kalangan orang yang boleh membaca. Maka inilah prosesnya. Ada dalam menyebut sebanyak 3 kali. Fa akhadani fa ghattani ats-tsanitsah hatta balagha minni al-juhd, thumma arsalani fa qala iqra, fa qultu ma ana biqari, qala fa akhadani fa ghattani ats-tsalitsah hatta balagha minni al-juhd, thumma arsalani. Maka 3 kali Jibril menyuruh Nabi SAW membaca. Nabi kata, bukanlah aku daripada kalangan orang yang boleh membaca. Maka Jibril pegang peluk Nabi dengan begitu erat sehingga sukar untuk baginda Nabi SAW bergerak dan bernafas. Apakah hikmahnya sampai 3 kali Jibril buat begini? Maka pada baris yang ke-7, maka kata Imam Nawawi, wal hikmatu fil ghad, hikmah daripada memeluk dengan erat Nabi SAW oleh Jibril, syughluhu anil iltifat, adalah Jibril nak menyibukkan Nabi SAW daripada sibuk memikir perkara yang lain. Tak nak pada waktu itu Nabi fikir benda yang lain. Ini siapa? Datang daripada mana? Apa dia buat di sini? Macam mana dia naik ke atas? Itu kadang-kadang soalan yang menjadikan manusia terlalu banyak berfikir. Maka nak mengalihkan perhatian Nabi SAW, maka pada waktu itu Jibril telah peluk Nabi SAW berkali-kali. Wal mubalaghah fi amrihi bi'idari qalbih, dan pada waktu itu mubalaghah dalam pada menyuruh Nabi SAW menghadirkan hati baginda, lima yaqululah, terhadap apa yang bakal disampaikan kepada baginda. Wa karrarahu, dan mengulangnya sebanyak 3 kali adalah secara mubalaghah. Fafihi, maka daripada sini pengajarannya adalah yang bagi lil muallim, pada waktu itu selayaknya untuk seorang guru ayahtata, untuk berhati-hati dalam untuk memberi peringatan kepada para pelajar dan menyuruh mereka untuk menghadirkan hati mereka sentiasa. Maka kalaulah hati dia tak hadir, dia pun tak tahu nak baca ke mana, dia pun dah hilang fokus, maka pada waktu itu perlu untuk diberikan tambih, diberikan peringatan dan amaran. Maka akhirnya selepas Nabi dilepaskan kali ketiga, maka Nabi SAW pada waktu itu bersabda, Jibril telah berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 9, kata Imam Nawawi, hadza dalilun sarihun fi anna awwala ma nuzila minal Qur'ani Iqra'. Maka ini adalah dalil yang jelas bahawa wahyu yang mula-mula turun. Nanti kita akan belajar pendapat yang lain. Wahyu yang mula-mula turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 hingga 5. Bukan keseluruhan surah. Ayat 1 hingga 5 adalah permulaan wahyu. Wahyu yang pertama yang mula-mula turun. Maka apakah terjemahan Iqra'? Bacalah kamu bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, allazi, zat yang, khalaq, telah menciptakan. Khalaqal insan, Allah telah menciptakan manusia, min alaq, daripada gumpalan darah, daripada alaq, daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada ketulan darah, gumpalan darah. Iqra', bacalah kamu wahai Muhammad, wa rabbukal akram, dalam keadaan Tuhanmu yang maha mulia, allazi, zat yang, 'allama, telah mengajar, bil qalam, dengan pena, 'allamal insan, Allah telah mengajar manusia, ma lam ya'lam, apa jua yang manusia tidak ketahui. Faraja'a biha, maka Nabi SAW telah pulang dalam keadaan tarjufu bawadiruh, menggigil tubuh badan baginda. Bawadiruh kita terjemahkan sebagai tubuh badan. Bawadiruh terjemahan asalnya adalah pada baris yang ke 12, 13, 14 daripada atas. Ianya adalah, jumpa tak? Bawadiruh. Wahiyal lahmatul lati bainal mankibi wal unuq, menggigil darah yang berada di antara bahu dan tengkuk. Maksudnya pada bahagian ini dipanggil bawadiruh, tapi kita terjemahkan sebagai tubuh badan. Maka menggigil tubuh badan Nabi. Kali pertama berjumpa dengan malaikat dalam keadaan Nabi SAW tidak pada waktu itu menyangka apa-apa. Hatta dakhala ala Khadijah, Nabi masuk bertemu dengan Khadijah. Maka Nabi bersabda, zammiluni, zammiluni, selimutkanlah daku, selimutkanlah daku. Fazammaluh, maka ahli keluarga baginda telah menyelimutkan baginda. Hatta zahaba, sehingga hilang, anhu, daripada baginda, ar-raw'u, ketakutan. Summa qala, kemudian baginda bersabda kepada Khadijah, ay Khadijah, wahai Khadijah, mali, apakah yang telah berlaku kepadaku? Kenapa aku nampak apa yang aku nampak? Kenapa aku diberikan sesuatu yang aku tidak pernah tahu? Wa akhbaraha, maka Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada Khadijah segala peristiwa yang berlaku. Daripada sini juga kita belajar, walaupun Nabi SAW adalah seorang yang kuat dan teguh, tetapi berkongsi sesuatu terutamanya kepada pasangan adalah satu sunnah, adalah suatu perkara yang manusia patut untuk melakukan. Terima kasih banyak-banyak. Ini santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih banyak-banyak. Yang kepada yang beri gift di ruangan TikTok. Maka Nabi SAW ceritakan apa yang berlaku kepada Khadijah. Maka itulah sepatutnya sunnah yang sepatutnya ada di antara setiap pasangan. Aisyah, kenapa? Aisyah nak makan Apa? Okey. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi bersabda, laqad khasyitu ala nafsi, demi sesungguhnya aku takut ke atas diriku wahai Khadijah. Qalat lahu Khadijah, maka Khadijah telah berkata kepada Nabi, kalla, sama sekali tidak. Abshir, khabar gembira untuk kamu. Fa wallahi, maka demi Allah, lan yukhzika Allahu abada, sama sekali Allah tidak akan menghinamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai suamiku. Wallahi, demi Allah, innaka latasilur rahim, sesungguhnya kamu adalah seorang yang suka menghubungkan hubungan keluarga. Wa tasduqul hadis, sentiasa berbicara benar. Wa tahmilul kal, suka untuk menanggung beban susah orang lain. Wa taksibul ma'dum, suka melakukan apa yang orang lain tak mampu lakukan. Wa taqrid dhaif, suka untuk menyantuni tetamu. Wa tu'inu, dan suka untuk menolong. Ala nawaibil haq, pada setiap perkara-perkara kebenaran.
Maka daripada sikap Khadijah menggembirakan Nabi, maka itulah sunnah setiap pasangan saling mencari sebab untuk tolong menolong menggembirakan pasangan yang lain. Berkata para ulama, kata Imam Nawawi pada muka surat sebelah, baris yang kedua, 4, 6, 8, 11. Qala ulama, berkata para ulama, makna kalami Khadijah, ungkapan Khadijah memberi maksud, annaka la yusibuka makruh, tidak akan ada benda buruk yang menimpa kamu, lima ja'alallahu ta'ala fika min makarimil akhlak, kerana pada kamu Allah telah jadikan begitu banyak akhlak-akhlak mulia. Wa zakarat, dan Khadijah menceritakan beberapa jenis daripada akhlak Nabi. Wa fi hadza dalalatun, dan pada ini adanya petunjuk bahawa orang yang berakhlak mulia, maka pada waktu itu adalah sabab lisalamah min masari isu, adalah penyebab keselamatan daripada segala perkara yang tidak elok. Daripada sini juga kita belajar bahawa Nabi telah berakhlak mulia sebelum daripada menjadi Rasul lagi. Wafihi, baris bawah tu, dan pada ini juga adanya dalil bahawa harus untuk memuji orang lain di depan mukanya, selagi mana tidak membawa kepada dia menjadi sombong dan lain-lain. Terus baca. Maka Khadijah bukan sekadar dia tenangkan Nabi, dia gembirakan Nabi dengan kata-katanya, dia nak meyakinkan Nabi. Maka Khadijah telah membawa Nabi SAW sehingga bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Siapakah Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal wahuwa banu ammi Khadijah, dia adalah anak saudara kepada Khadijah. Bagaimana dia adalah anak saudara kepada Khadijah? Kita boleh lihat, tadi kita dah baca dah yang qaulul ulama tu, 2, 4, 6, 7, baris yang ketujuh selepas daripada apa yang kita baca tadi. Fali'annahu ibnu ammi haqiqah, maka Waraqah ini memang adalah sepupu kepada Khadijah. Kenapa? Sebab namanya adalah Waraqah bin Naufal bin Asad. Sementara Khadijah pula namanya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Lalu mereka adalah sepupu. Maka siapakah sepupu Khadijah Waraqah ini? Ibnu ammi Khadijah, anak kepada pakcik Khadijah, iaitu anak kepada adik-beradik ayah Khadijah. Wa kana imra'an, dan adalah beliau seorang yang tanassara, menjadi Nasrani, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-arabi, dan beliau menulis kitab di dalam bahasa Arab. Wa yaktubu minal injil, dan beliau menulis daripada Injil dalam bahasa Arab. Maksudnya dia begitu mahir dalam Injil sehingga pada waktu itu dia boleh terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki untuk dia tulis. Maka daripada sini menunjukkan kepada kita bahawa dua baris atas tadi, jumpa tak, wahasiluhuma annahu tamakkana min ma'rifati dinin nasara bihaitsu innahu sara yatasarrafu fil injil fayaktub ayya mawdi' sya'a minhu bil ibraniyah in sya'a wa bil arabiyyah in sya'a. Jumpa tak? Ke tak jumpa? Okey, maka maksud daripada ungkapan ini nak menunjukkan yang dia sangat-sangat pakar dalam agama Nasrani. Dia boleh terjemahkan apa-apa yang dia nak daripada Ibrani kepada bahasa Arab. Begitu juga sebaliknya daripada bahasa Arab kepada bahasa Ibrani. Maksudnya dia sangat mahir tentang Injil, tentang agama Nasrani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal ini, maka Nabi telah dibawa berjumpa dengannya. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan adalah dia telah menjadi seorang yang sangat tua, bahkan dalam keadaan buta. Maka Khadijah telah berkata kepadanya, ai am, wahai pakcik. Kenapa pakcik pula? Tadi kata sepupu, adalah sepupu, kenapa tiba-tiba pakcik? Maka lihat kepada baris atas tadi, daripada nasab Waraqah bin Naufal tadi, maka disebutkan pada waktu itu dia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang sama tadi. Maka disebutkan dengan panggilan am, fasammathu amma majaza lil ihtiram, dipanggil pakcik kerana nak memuliakan kedudukan dia.
dan menjadi kebiasaan dalam mana-mana bahasa memanggil seseorang dengan gelaran am ataupun pakcik kerana nak memuliakannya. Jumpa ke tak? Okey. Baca. Maka Khadijah berkata, wahai pakcik, dengarlah daripada anak saudaramu Muhammad. Maka Waraqah bin Naufal berkata, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, iaitu Nabi SAW, madza tara, apa yang kamu telah nampak? Fa akhbarahu Rasulullah, maka Nabi telah menceritakan kepada Waraqah bin Naufal khabar ma ra'ah, pengkhabaran segala apa yang Nabi telah lihat. Maka Waraqah bin Naufal berkata, hadzan namus, ini adalah namus, iaitu Jibril. Lihat kepada namus, baris yang kedua bawahnya, apakah namus? Maka an-namus dalam bahasa dalam bahasa tersebut adalah Jibril, dan dikenali pada waktu itu dengan perkataan sahibus sirril khair, pemegang rahsia yang baik. Kalaulah pemegang rahsia yang buruk, maka dikenali sebagai jasus. Adapun pemegang rahsia yang baik dikenali sebagai namus, dan itulah yang dimaksudkan dengan Jibril. Inilah namus, iaitu Jibril, yang pernah diturunkan kepada Musa. Ya laitani, alangkah baik, fiha, padaku, jaza'a, terdapatnya usia muda. Dia berharap dia masih muda. Ya laitani akunu hayya, alangkah baik aku masih hidup. Hina yukhrijuka qaumuk, ketika mana kaummu mengeluarkan kamu, mengusirkan kamu, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, adakah kaum aku akan mengusir aku? Maka berkata Waraqah, na'am ya, lam ya'ti rajulun, tidak ada seorang pun pada waktu itu membawa dengan apa yang kamu bawa, illa udiya, kecuali akan dimusuhi. Daripada sini ada beberapa pengajaran yang kita boleh dapat. Yang pertama, Nabi dah tahu ketika mana Waraqah beritahu yang Quraisy akan usir Nabi. Nabi dah tahu. Cuma pada waktu itu bila, maka Allah yang tentukan, dan Allah yang maklumkan bila yang Nabi perlu berhijrah. Yang kedua yang kita belajar, bahawa mana-mana orang yang membawa ajaran, membawa agama seperti mana yang Nabi SAW bawa, maka pasti akan dimusuhi. Walaupun akhlak baginda baik, walaupun pada waktu itu sikap baginda baik, tetapi kerana apa yang Nabi ajak manusia kepada, itu tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Maka sebab itu, illa udiya, kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikuni, dan jika aku sempat bertemu dengan waktu kamu, ansuruka, maka aku pasti akan menolong kamu, nasran mu'azzara, ay qawiyan baligha, pertolongan yang kuat dan bersungguh-sungguh. 405 terus baca. Baca sampai habis. Terus 406. Maka dalam riwayat ini ada satu je beza. Dalam riwayat sebelum ini yang datang adalah bawadiruh. Bawadiruh yang kita terjemahkan sebagai badan. Tapi bawadir adalah daging yang berada di antara tengkuk dan leher. Maka menggigil pada waktu itu Nabi SAW. Cuma di sini yang datang bukan bawadiruh, adalah perkataan yarjufu fuaduh, ketakutan hati Nabi SAW ketika mana kali pertama berjumpa dengan malaikat, ketika mana kali pertama menerima wahyu. Faktasal hadis, baca terus sampai habis. Empat 407 terus baca sanadnya. Okey, maka daripada riwayat 407 sampailah kepada riwayat 410. Maka di sini menjadi perbezaan pendapat.
Kerana ada sebahagian sahabat menyebut, contohnya macam riwayat 410 dengan jelas, Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa wahyu yang pertama adalah ya ayyuhal muddathir. Maka Imam Muslim bawakan riwayat ini nak menerangkan kepada kita bahawa daripada sudut turutan kisah, wahyu yang pertama adalah Iqra. Wahyu yang pertama. Setelah turunnya Iqra, maka berlaku fatratil wahyi. Apakah maksud fatratil wahyu? Maksudnya wahyu terhenti. Allah dah tak turun wahyu. Sehingga nanti kita baca dalam riwayat Jabir, Nabi SAW tunggu selama sebulan dekat Gua Hira. Pada waktu tu mana wahyu berikut, apa yang baginda nak kena buat, apa yang baginda patut lakukan, namun tak turun. Sehinggalah turunnya ya ayyuhal muddathir, dan pada waktu itu Jibril buat kali pertama datang dalam bentuknya yang asal, sehingga menjadikan Nabi SAW pada waktu itu jatuh pingsan ketika mana melihat Jibril pada bentuk yang asal. Maka mana-mana sahabat yang mengatakan wahyu yang pertama adalah ya ayyuhal muddathir, mereka kongsikan daripada sudut wahyu pertama selepas fatratil wahyi. Adapun wahyu pertama adalah Iqra dengan pandangan majoriti para ulama. Barulah selepas itu bila wahyu terhenti, maka bila bermula semula wahyu adalah dengan Iqra. Nanti bila kita baca riwayat 407 sampai 411 barulah kita akan faham. Terus riwayat 407 jelas ke jelas? Terus maka Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddits meriwayatkan, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddits, ketika mana menceritakan an fatratil wahyi, peristiwa terhentinya wahyu. Maka lihat riwayat 407 ni dengan jelas menyebut perawi dia siapa? Jabir bin Abdullah, menceritakan tentang apa? Terhentinya wahyu. Maka sebab itu apabila dipisahkan dengan riwayat 410, itu yang menjadikan ada yang mengatakan tak, Jabir bin Abdullah kata dengan jelas wahyu pertama adalah ya ayyuhal muddathir. Dia kena gabungkan dengan riwayat yang lain. Maksud Jabir wahyu pertama adalah ya ayyuhal muddathir adalah selepas wahyu terhenti. Selepas wahyu terhenti, berapa lama wahyu terhenti? Pandangan yang paling lama ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Ada yang mengatakan 10 hari. Ada yang mengatakan pada waktu itu dengan beberapa pandangan yang lain. Maka ada yang sampai mengatakan 2 tahun wahyu terhenti. Pada waktu itu Allah tak turunkan wahyu berikutnya selepas daripada Iqra. Maka berkata Jabir, ketika mana Nabi SAW bersabda, wahuwa yuhadis, pada waktu itu baginda menceritakan an fatratil wahyi, tentang peristiwa terhentinya wahyu. Lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, 8. Fatratil wahyi yakni ihtibasuh wa adamu tatabu'i wa tawalihi fin nuzul. Wahyu terhenti. Qala fi hadithih, maka beliau berkata dalam periwayatannya, fabaina ana amshi, ini adalah sabdaan Nabi. Sabda Nabi, maka ketika mana aku sedang berjalan, sami'tu sautan, aku telah mendengar suara dalam kurungan yang memanggil Nabi, minas sama, daripada langit. Farafa'tu ra'si, dalam riwayat yang lain Nabi cari dulu kiri dan kanan, Nabi tak nampak apa-apa, barulah Nabi angkat dan dongakkan kepala baginda ke langit. Farafa'tu ra'si, maka aku telah mengangkat, mendongakkan kepalaku. Fa idzal malakul ladzi, maka adalah malaikat yang telah datang bertemu denganku di Gua Hira, jalisan, sedang duduk, ala kursiyin, di atas singgah sana, bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Dan dalam riwayat menyebut bahawa inilah kali pertama Jibril dia datang kepada Nabi dalam bentuknya yang asal, yang memiliki situmi'ah janah, 600 sayap. Kalaulah satu sayap dia dibuka, boleh menutup timur dan barat. Maka Jibril datang kepada Nabi SAW dalam keadaan pada waktu itu sedang duduk di atas singgah sana pada bentuknya yang asal. Maka Jibril pada waktu itu menghampiri Nabi SAW, dan bila dia hampir, dia menjadi mengecil sehinggalah kepada bentuk manusia.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada waktu itu Jibril telah berada dalam keadaan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, fajusistu, maka aku menjadi gemetar daripada itu, faraqah, dan disebabkan ketakutan. Faraja'tu, maka aku pun balik ke rumah. Maka aku berkata, zammiluni, zammiluni. Buat kali kedua, Nabi bersabda, selimutkanlah daku. Fadassaruni, maka keluarga Nabi SAW menyelimutkan baginda. Maka Allah telah menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, maka berikanlah peringatan, wa rabbak fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahir, dan bersihkanlah pakaianmu, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah sembahan-sembahan berhala. Daripada ayat-ayat ni banyak yang kita boleh belajar pada waktu itu, kriteria-kriteria seorang pendakwah dalam untuk mengajak manusia kepada Allah. Pakaian dia mesti bersih. Pada waktu itu dia mestilah seorang yang pada waktu itu sentiasa mengagung, membesarkan Allah dan berpaling daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah maksud ar-ruj? Maksudnya adalah al-awthan, berhala. Qal, baca. Maka selepas daripada itu barulah wahyu terus menerus untuk turun. Selepas daripada Al-Muddathir 408, baca. Terus baca. Maka dalam riwayat ini ada penambahan, bila Nabi SAW nampak Jibril yang dalam bentuknya yang asal duduk di atas sebuah singgasana, maka fajusistu minhu faraqa hatta hawaitu ilal ard, kerana terlalu takut dan gemetar. Kali pertama nampak Jibril pada bentuknya yang asal. Masa wahyu pertama bukan pada bentuk yang asal, bukan pada rupa yang asal. Maka pada waktu itu Nabi telah terjatuh ke tanah kerana nampak Jibril pada bentuk yang asal. Terus qala wa qala Abu Salamah hamiyal wahyu. Selepas daripada Al-Muddathir, maka wahyu telah bertambah. Hamiyah, lihat kepada baris yang kelima daripada bawah. Huma bimakna, maksudnya adalah lebih kurang sama. Maksud hamiyah adalah kathura nuzuluh, wahyu bertambah, wa tataba'a, dan mula berturut-turut. Terus 409. Maka dalam riwayat ini dinukilkan ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Muddathir, maka ini berlaku qabla an tufradas salah, sebelum daripada difardukan solat 5 waktu. Terus lalu apakah yang dimaksudkan dengan warruzza fajur, iaitu adalah al-awthan, berhala. Terus 410, teruskan. Maka dalam riwayat ini Abu Salamah, ketika mana sa'altu Abu Salamah, ketika mana Yahya bertanya kepada Abu Salamah, ayyul Qur'ani unzila qablu, apakah ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan? Maka beliau berkata, ya ayyuhal muddathir. Maka Yahya bertanya, au Iqra, bukankah Iqra wahyu yang pertama diturunkan? Maka berkata Abu Salamah, sa'altu Jabir, aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayyul Qur'ani unzil qablu, apakah ayat Quran yang mula-mula diturunkan? Maka beliau menjawab, ya ayyuhal muddathir. Padahal maksud daripada Jabir bin Abdullah yang mula-mula diturunkan selepas fatratil wahyi, selepas daripada wahyu terhenti. Maka pada waktu itu Yahya tegaskan lagi, au Iqra, bukankah Iqra?
Maka minta maaf, yang fakultu ini adalah Abu Salamah. Maka Abu Salamah berkata, au iqra, bukankah iqra? Maka Jabir berkata, uhaddithukum, aku menceritakan kepada kamu apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Nabi SAW. Qal, baginda bersabda, jawartu, aku telah berada, aku telah mendiami, aku telah beriktikaf, sabda Nabi, bihira, di gua Hira selama 1 bulan, nak tunggu wahyu berikutnya. Falamma qadaitu, apabila aku telah selesai jiwari, keberadaanku di gua Hira, nazaltu, maka aku telah turun, fastabtantu batnal wadi, maka aku telah menuruni dan berada di lembah batnul wadi. Fanuditu, maka aku telah diseru. Ada orang yang panggil nama Nabi SAW, Muhammad, Muhammad. Fanadhartu amami, maka sabda Nabi, aku pun tengok ke depan, wa khalfi, belakang, wa an yamini, kanan, wa an shimali, kiri, falam ara ahada, tapi tak nampak suara siapa yang memanggil. Thumma nuditu, maka aku telah dipanggil lagi. Fanadhartu falam ara ahada, maka aku mencari-cari lagi tapi tak nampak sesiapa. Thumma nuditu, pada kali ketiga aku dipanggil lagi, nama Nabi dipanggil. Farafa'tu ra'si, maka aku telah mengangkat kepalaku. Fa idza huwa 'alal 'arsy fil hawa, maka adalah Jibril pada waktu itu di atas singgasana fil hawa, yang terapung-apung di di udara, yakni Jibril. Arsh di sini maksudnya adalah singgasana. Fa akhadhatni rajfah, maka perkara itu telah menjadikan aku menggigil, gementar, syadidatan yang amat. Fa ataitu Khadijah, maka aku telah kembali kepada Khadijah, lalu berkata, dasiruni, selimutkanlah aku. Maka 2 kali peristiwa Nabi SAW meminta untuk diselimutkan. Pada penurunan wahyu pertama, kerana kali pertama mendapat wahyu, dan penurunan wahyu kedua kerana melihat Jibril pada bentuknya yang asal. Fadassaruni, maka mereka telah menyelimutkan Nabi SAW, iaitu keluarga Nabi. Fasabbu alayya ma, dan telah menuangkan air ke atas badan baginda untuk menenangkan baginda. Maka Allah telah menurunkan wahyu, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Maka ini wahyu yang telah turun. 411 terus. Bab yang ke-72. Hadis ni panjang. Kalau kita tak sempat habis, nanti kita sambung jam 6.30 insya-Allah. Sebab hari ni ada kelas dengan Ustaz Ismail. Tak tahu lagi. Okey. Lalu sebab pukul berapa dengan kelas Ustaz Ismail? 4 suku. Pukul 4. Okey. Riwayat yang ke-70, bab yang ke-72 berkenaan tentang perjalanan Isra' Nabi SAW ila samawat, ke langit. Wa fardhis salawat, dan hadis berkenaan tentang kefarduan solat 5 waktu. Al-Isra' bermaksud perjalanan pada waktu malam dan lebih digunakan untuk perjalanan di bumi. Al-Mi'raj adalah menceritakan tentang perjalanan Nabi SAW ke langit. Al-Isra' pada waktu dalam Al-Quran Allah sebutkan pada ayat yang pertama daripada surah Al-Isra'. Sementara Al-Mi'raj Allah ada ceritakan sebahagian dalam suratun Najm pada juz yang ke-27. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, tentang perjalanan Mi'raj. Terus baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik, Sahih Muslim, riwayat yang ke-412. Lalu 412 daripada keseluruhan. Daripada keseluruhan. 259 adalah keseluruhan hadis-hadis yang dikira. Kalau 412 ni termasuk riwayat-riwayat, asar-asar dan sebagainya. 162 adalah hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang tidak berulang, yang bermula daripada Kitabul Iman. Okey, baca lagi sekali sanad dia daripada Anas bin Malik. Dah bacakan sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, utitu bil buraq, telah didatangkan kepadaku buraq. Maka Nabi ceritakan serba sedikit apakah itu buraq. Wahiya dabbatun, wa huwa dabbatun, ianya adalah seekor binatang, abyad, berwarna putih,
tawilun, pada waktu itu tinggi ataupun panjang, fawqal himar, ianya lebih besar daripada keldai, wa dunal baghal, dan kecil sedikit daripada mule. Mule adalah campuran di antara kuda dan keldai. Ianya adalah kecil sedikit daripada baghal. Ini yang sebahagian orang daripada yang bukan Islam, mereka cuba gambarkan burak itu adalah seperti kuda terbang ataupun unicorn dan sebagainya. Tetapi dalam hadis taklah disebut pada waktu itu ianya adalah seperti unicorn dan sebagainya. Maka burak ini sangat laju. Maka sabda Nabi menerangkan, yada'u hafirahu, ketika mana burak ini meletakkan kakinya, inda muntaha tarfih, adalah di mana sejauh mata memandang. Kalaulah tak ada apa-apa, kawasan lapang, berapa jauh pandangan mata manusia boleh pandang, maka itu adalah setiap satu langkah burak. Berapa jauh manusia boleh pandang? Maka dia adalah beberapa kilometer. Saya ada baca tapi tak ingat kat mana. Maka berapakah kadar sejauh mata boleh pandang kalau tak ada apa-apa? Maka itu adalah satu langkahan burak. Sabda Nabi SAW. Maka sabda Nabi, farakibtuhu, maka aku telah menungganginya hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga aku telah tiba di Baitul Maqdis. Bersabda Nabi, farabattuhu, maka aku telah mengikat burak bil halaqah. Halaqah ni maksudnya adalah besi bulat yang berada pada pintu. Halaqah ni maksudnya bulatan. Maka ianya adalah besi bulat yang ada pada pintu-pintu lama zaman dulu. Maka kita terjemahkan sebagai pada waktu itu bulatan besi yang ada pada pintu. Maka Nabi SAW telah mengikatnya pada bulatan besi yang berada pada pintu, allati yarbitu bihil anbiya, di mana para nabi pernah menambat kenderaan mereka di situ. Maka sebab itu lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Maka al-halaqah, wa amma qawlu al-halaqah ay al-halaqatul lati yarbitu bihi, maka baris bawahnya menyebut al-muradu halaqatu babi masjid Baitul Maqdis, bulatan besi yang ada di pintu Masjid Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Apakah pengajaran yang kita boleh nampak? Kenapa Nabi nak tambat burak? Kenapa Nabi nak ikat burak? Maka pengajaran bawah tu fiqhul hadis. Wa fi rabtil burak al-akhdhu bil ikhtiyat, mengajar kepada kita untuk berhati-hati dalam setiap perkara. Yang kedua, wa ta'atil asbab, mengajar kepada kita untuk mengambil berat tentang asbab. Yang ketiga, wa anna dzalika la yuqdahu fit tawakkul, mengambil asbab bukanlah bererti seseorang itu tak bertawakal. Berhati-hati bukanlah menunjukkan seseorang itu tak bertawakal. Sebab Nabi SAW pun mengikat burak, padahal burak pada waktu itu tak lari ke mana-mana pun. Terus baca hadis. Maka Nabi SAW pun masuk ke masjid. Fasallaitu fih, maka aku telah menunaikan solat padanya sebanyak 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian baginda telah keluar. Faja'ani Jibril, maka telah datang kepadaku sabda Nabi Jibril, bi ina'im min khamrin, dengan membawa bekas berisi arak dan bekas kedua yang berisi susu. Maka bila Jibril bawa sebagai pilihan faktatul laban, maka Nabi SAW telah memilih susu. Jibril berkata, ikhtartal fitrah, engkau wahai Muhammad telah memilih akan fitrah. Maka kenapakah susu dijadikan alamat sebagai gambaran fitrah? Lihat baris yang tiga selepas yang kita berhenti tadi, wa ju'ilal labanu alamah liqaunihi sahlan tayyibah, kerana seperti mana susu itu mudah untuk ditelan, sedap untuk diminum. Maka tahiran, suci, sa'iran lisyaribin,
pada waktu itu salimul akibah dan sebagainya, nak menunjukkan seseorang yang pada waktu itu memilih fitrah, maka sebenarnya fitrah itu senang untuk diamalkan, amalan-amalan baik. Kan manusia ni bila dia lahir, waktu dia kecil, maka fitrah yang bersih, maka pada waktu itu disukakan kebaikan, dia tidak suka berdengki, tak suka menyakiti orang lain. Tapi apabila manusia mula membesar, bergaul dengan orang yang salah, mengambil sikap dan akhlak yang salah, dah mula kenal benci membenci, dah mula kenal jatuh menjatuhkan, dah mula kenal pada waktu itu mencela, memaki, maka sebenarnya nak menunjukkan kepada kita seperti mana susu adalah mudah untuk diminum, sedap diminum. Sebenarnya itulah gambaran akhlak yang baik, fitrah manusia, yang mana fitrah manusia adalah mudah untuk diamalkan dan mudah untuk dibawa dalam kehidupan seharian. Cuma bila kita dah lama tinggalkan fitrah-fitrah yang elok, maka pada waktu itu menjadikan kita rasa susah nak menjadi baik, nak melakukan amalan baik dan sebagainya. Maka dijadikan susu sebagai tanda fitrah. Terus summa raja, kemudian kami telah dibawa naik ke langit. Burak tinggal dekat bumi, burak tak ikut. Maka Nabi telah dibawa naik ke langit. Para ulama berbeza pendapat bagaimanakah cara Nabi dan Jibril, bagaimanakah cara Jibril membawa Nabi SAW naik ke langit. Fastaftah Jibril, maka Jibril telah meminta untuk dibukakan pintu langit. Maka dikatakan, man anta, siapa kamu? Maka Jibril menjawab, Jibril. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, dua baris bawah tu, fihi bayanul adabi fi man ista'zana bidaqil bab. Di sini mengajar kepada kita cara meminta izin. Jibril ajar. Kadang-kala ada orang dia minta izin, pada waktu tu bila ditanya siapa ni, maka dia pun kata, akulah aku, cuba teka. Saya kalaulah ada orang call, pada waktu tu dia kata aku saya, selalunya saya matikan telefon. Sebab kalaulah saya kalaulah saya tahu siapa dia, maka ataupun nombor dia save disimpan, maka pada waktu tak perlu tanya. Dan Nabi SAW pun sangat benci kalaulah Nabi tanya siapa ketika mana ada orang ketuk pintu dan pada waktu itu orang tersebut menjawab ana, saya, aku, tak kenal ke? Maka Nabi SAW cukup tak suka. Maka daripada sini jumpa tak tulisan tu? Fihi bayanul adab. Di sini mengajar kepada kita adab. Fi man ista'zana, bagi orang yang sedang meminta izin dengan mengetuk pintu ataupun call dan sebagainya. Apabila ditanya man anta, siapa kamu? Fayambari, maka sunnah untuk dia menjawab contoh nama dia. Macam Jibril, pada waktu itu Jibril menjawab, ini adalah Jibril. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, faqad ja'a, telah datang hadis dan riwayat, bin nahyi, dengan larangan daripada menjawab sekadar aku, saya dan seumpamanya. Wa li'annahu la fa'idata fih, maka Nabi SAW pun pada waktu itu tidak suka orang yang bila Nabi tanya, pada waktu itu dia tidak jelaskan, dia tidak terangkan siapakah diri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus baca. Maka ditanya pula, siapa bersama dengan kamu? Teruskan. Maka pada waktu tu Jibril menjawab, Muhammad, ini adalah Muhammad. Maka ditanyakan, waqad bu'itsa ilaih, adakah telah diutuskan? Bu'itsa maksudnya adakah dah dijemput? Adakah Muhammad dijemput untuk naik ke langit? Itu terjemahan dia. Sebab itu lihat kepada baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah. Waqad bu'itsa ilaihi lil isra'i wa su'udi samawat. Adakah Muhammad dijemput untuk naik ke langit? Walaysa muraduhu al-istifham an aslil bi'sah. Bukanlah maksudnya pada waktu itu adakah Muhammad telah diutuskan menjadi rasul. Itu terjemahan yang salah, kata Imam Nawawi. Waqad bu'itsa, adakah Muhammad telah dijemput? Maka Jibril menjawab, qad bu'itsa ilaih, Muhammad telah dijemput ke langit. Fa futiha lana, maka telah dibukakan untuk kami pintu langit. Fa iza ana bi Adam, maka sabda Nabi adalah aku pada waktu itu di langit pertama bersama dengan Nabi Adam. Maka pada langit yang pertama adanya Nabi Adam. Farahaba bi, maka Nabi Adam telah mengucapkan selamat datang kepadaku. Rahaba, daripada situ datangnya perkataan marhaba, mengucapkan ucapan selamat datang.
wa da'ali bi khair, dan Nabi Adam mendoakan untukku kebaikan. Thumma araja bina, kemudian kami dibawa naik ke langit yang kedua. Fastaftah Jibril, maka Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua. Maka ditanya, man anta, siapa kamu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa bersama dengan kamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, wa qad bu'itha ilaih, adakah Muhammad dijemput untuk naik ke langit? Maka Jibril menjawab, sungguh Muhammad telah dijemput untuk naik ke langit. Daripada sini kita belajar bahawa sebenarnya pada setiap pintu langit adanya malaikat-malaikat yang menjadi penjaga. Lalu sebenarnya apa yang manusia sampai, maka sebenarnya itu belum lagi langit yang pertama. Itu adalah sekadar langit dunia. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya, dan sesungguhnya kami telah menghiaskan langit dunia. Belum lagi langit pertama. Langit pertama, pada waktu itu tidak ada sesiapa yang boleh melintasi selain daripada mereka yang telah diberikan kebenaran. Nabi pun tak boleh masuk apabila tidak diberikan jemputan dan kebenaran. Maka pada waktu itu dibuka pintu langit kedua. Faiza ana, maka adalah aku pada waktu itu berada bersama dengan dua orang sepupu. Al-Kha ibn al-Khalah, maksudnya sepupu, anak-anak kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adik-beradik saudara perempuan. Maka pada waktu itu mereka adalah sepupu. Siapakah kedua sepupu ini? Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria dipanggil Khalah kerana Nabi Zakaria, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada yang mengatakan adik-beradik kepada ibu bapa Maryam, kepada ibu Maryam sallallahu alaihi wasallam. Farahaba, maka mereka berdua telah mengucapkan selamat datang, wa da'awali bi khair, dan mendoakan untukku kebaikan. Thumma araja bina ila sama'i thalitha, kemudian kami telah dibawa naik ke langit yang ketiga. Fastaftah Jibril, Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit. Maka ditanya, siapa kamu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, dan siapa bersama dengan kamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, wa qad bu'itha ilaih, adakah telah diutus, adakah Muhammad telah dijemput? Maka Jibril menjawab, Muhammad telah dijemput. Fafutiha lana, maka telah dibukakan pintu langit yang ketiga. Maka siapakah yang berada di langit yang ketiga? Fa iza ana bi Yusuf, maka sabda Nabi, aku telah berada bersama dengan Yusuf. Wa iza huwa, dan adalah Yusuf, qad utiya, telah diberikan syatral hasan, separuh daripada kecantikan, separuh daripada keindahan wajah. Semua wajah manusia, separuh pada waktu itu keindahannya diberikan kepada Nabi Yusuf. Farahaba bi, maka Nabi Yusuf telah mengucapkan selamat datang, wa da'ali bi khair, dan telah mendoakan untukku kebaikan. Thumma araja bina ila sama'ir rabi'ah, kemudian kami telah dibawa naik ke langit yang keempat. Fastaftah Jibril, maka Jibril telah minta untuk dibuka pintu. Maka ditanya, siapakah ini? Jibril menjawab, ini adalah Jibril. Maka ditanya, siapa bersama dengan kamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, adakah telah dijemput? Maka Jibril menjawab, qad bu'itha ilaih, maka Muhammad telah dijemput untuk naik ke langit. Fafutiha lana, maka telah dibukakan untuk kami pintu langit yang keempat. Maka di langit yang keempat sabda Nabi, adanya Nabi Idris. Farahaba bi, maka Nabi Idris telah mengucapkan selamat datang kepadaku, wa da'ali bi khair, dan telah mendoakan untukku dengan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Maryam ayat 57, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah tinggikan Idris di tempat yang tinggi. Itulah pada waktu itu langit yang keempat. Thumma araja bina ila sama'il khamisah, sabda Nabi, kemudian kami telah dibawa naik ke langit yang kelima. Maka Jibril telah minta untuk dibukakan pintu. Maka ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, ini adalah Jibril. Ditanya lagi, siapa bersama dengan kamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, wa qad bu'itha ilaih, adakah dijemput? Jibril menjawab, baginda telah dijemput. Fafutiha lana, maka telah dibukakan untuk kami pintu langit yang kelima. Maka siapakah yang berada di langit yang kelima? Sabda
sabda Nabi yang berada di langit yang kelima adalah Nabi Harun. Farahaba bi, maka Nabi Harun telah mengucapkan selamat datang kepada baginda. Wa da'ali bi khair, dan mendoakan kebaikan untukku, sabda Nabi. Thumma araja bina ila sama'is sadisah, kemudian baginda telah dibawa naik ke langit yang ke-6. Fastaftaha, maka diminta untuk dibukakan pintu oleh Jibril. Maka ditanya, siapa ini Jibril? Siapa bersama dengan kamu Muhammad? Adakah Muhammad dijemput? Jibril menjawab, Muhammad telah dijemput. Maka dibukakan untuk kami pintu langit yang ke-6. Fa idza Nabi Musa, maka pada langit yang ke-6 adanya Nabi Musa. Farahaba, maka telah diucapkan selamat datang. Wa da'ali bi khair, dan didoakan untuk baginda dengan kebaikan. Thumma araja bina, kemudian baginda telah dibawa naik ke langit yang ke-7. Fastaftah Jibril, Jibril telah minta untuk dibukakan pintu. Maka ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, waman ma'aka, siapakah yang bersama dengan kamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Qila, ditanya, waqad bu'itsa ilaih, adakah Muhammad dijemput untuk naik? Maka Jibril menjawab, Muhammad telah dijemput. Fafutiha lana, maka telah dibukakan untuk kami pintu langit yang ke-7. Fa idza Nabi Ibrahim, maka di langit yang ke-7 adanya pada waktu itu Nabi Ibrahim. Musnidan zahrah, sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur adalah kiblatnya para malaikat. Maka daripada sini pada muka surat yang pertama menunjukkan yustadallu bihi ala jawazil isnadi ilal qiblah. Tidak salah pada waktu itu untuk bersandar di Kaabah, tak salah. So Nabi Ibrahim pun bersandar dekat Kaabah, dekat Baitul Ma'mur yang merupakan kiblat para malaikat. Maka apakah Baitul Ma'mur? Sabda Nabi secara ringkas, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin, maka Baitul Ma'mur dimasuki setiap hari oleh 70,000 malaikat. Dan nak gambarkan betapa ramainya malaikat, la ya'udu ilaih, setiap malaikat yang dah masuk sekali dah tak boleh masuk lagi Baitul Ma'mur kali kedua. Nak menggambarkan betapa banyaknya malaikat. Maka Baitul Ma'mur setiap hari ada 70,000 malaikat bertawaf padanya. Dalam riwayat yang lain, Baitul Ma'mur betul-betul berada di atas Baitullah Kaabah. Dan malaikat yang dah masuk sekali dalam Baitul Ma'mur, sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim ini, dia dah tak boleh masuk untuk kali yang kedua. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, sabda Nabi, kemudian aku telah dibawa ke sidratul muntaha. Sidrah bermaksud adalah pokok bidara. Al-Muntaha bermaksud pengakhiran. Maka kenapakah dipanggil pada waktu itu Sidratul Muntaha pada baris yang ketiga? Yang pertama, li'anna ilmal malaikati yantahi ilaiha, kerana di sini berakhirnya pengetahuan malaikat. Hatta Jibril pun tidak pernah melebihi Sidratul Muntaha. Maka Nabi SAW adalah makhluk yang pertama yang Allah izinkan untuk melewati pada waktu itu, melebihi daripada garisan Sidratul Muntaha. Maka itu yang pertama. Baris yang ketiga, jumpa kan? Walam yujawizha ahadun illa Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud pula berpandangan dinamakan Sidratul Muntaha likauniha yantahi ilaiha ma yahbitu min fawqiha wa ma yas'adu min tahtiha min amrillah. Maka di sinilah bertemunya sama ada sesuatu daripada Allah ataupun amalan-amalan manusia daripada bawah. Maka sebab itu dipanggil Sidratul Muntaha. Fa idza warakuha, maka sidrah maksudnya pohon bidara. Maka ianya adalah satu pohon yang besar. Sabda Nabi SAW, bagaimana besarnya pohon ini? Fa idza warakuha, maka adalah daun-daunnya ka'adzanil filah, seperti mana telinga gajah. Pada waktu itu besar. Wa idza samaruha, dan buah-buahannya pada waktu itu adalah sangat besar. Kal qilal, umpama kullah. Apakah kullah? Kullah adalah bejana besar yang digunakan untuk menyimpan barang. Kan kita biasa dengar, berapakah yang dipanggil sebagai air yang takkan air yang banyak, maka disebut 2 kullah. Maka kullah pada waktu itu adalah bejana besar yang digunakan oleh orang Arab. Maka 2 bejana besar bila digabungkan, itu yang dikira sebagai 2 kullah. Dia bukanlah 2 kolah, tetapi kullah. Maka kilal adalah maksudnya bejana-bejana besar, bekas besar, buah dia adalah sangat besar. Qal, bersabda Nabi, falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiyah,
Yang ini kita sambung pada jam 6.30 nanti insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.